Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syakira binti Karim, nombor matrik 195231. Hari ini saya akan membentangkan laporan latihan industri saya sepanjang menjalani latihan industri di Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Latihan ini berlangsung selama 6 bulan iaitu pada tarikh 22 Mac hingga 3 September 2021. Seterusnya kita akan pergi kepada isi kandungan. Terdapat 4 isi kandungan dalam laporan latihan industri. Yang pertama adalah pengenalan kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kedua, aktiviti sepanjang latihan industri. Ketiga, refleksi sepanjang latihan industri. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan cadangan. Kita akan pergi kepada pengenalan Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Pada tahun 1954, pengurusan takbir penempatan baru disarahkan kepada Pegawai Daerah Kuala Lumpur dan Lembaga Petaling sebelum diambil alih oleh Badan Berkanun iaitu dikenali sebagai Petaling Jaya Authority. Pada tahun 1 Januari 1964 pula, Negeri Selangor telah mewartakan sebuah lembaga bandaran yang memiliki autonomi keuangan untuk mentadbir bandar tersebut. Seterusnya, pada tahun 1 Januari 1977, Lembaga Bandaran Petaling Jaya telah dinaikkan taraf kepada Majlis Perbandaran Petaling Jaya iaitu dikenali sebagai MPPJ. Dan akhir sekali pada tahun 20 Jun 2006, Majlis Perbandaran Petaling Jaya sekali lagi telah dinaik taraf sebagai Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Seterusnya kita pergi kepada pembahagian unit di Jabatan Persekitaran. Seterusnya kita pergi kepada pembahagian unit di Jabatan Perkhidmatan Kesihatan dan Persekitaran. Terdapat 8 unit di bahagian jabatan ini. Yang pertama adalah unit vektor, unit penguatkuasaan penjaja, unit penguatkuasaan perlesenan, unit kawalan mutu makanan, unit kawalan dan penguatkuasaan tandas, bahagian alam sekitar, bahagian klinikal dan akhir sekali adalah bahagian pentadbiran. Dan saya telah ditempatkan di bahagian alam sekitar dan ini merupakan catat organisasi bahagian alam sekitar yang diketuai oleh penolong pengarah alam sekitar iaitu Encik Muhammad Zaim dan dibantu oleh penolong pegawai kesihatan persekitaran Encik Muhammad Fariduddin. Di bawah Encik Muhammad Farid diketuai oleh 3 pembantu takbir iaitu Encik Muhammad Luqman, Encik Ahmad Sadam dan Encik Ahmad Rafiuddin. Seterusnya adalah objektif. Terdapat 4 objektif untuk latihan industri ini. Yang pertama adalah mendorong kemampuan dan tanggungjawab kepimpinan untuk melaksanakan tugas yang diberi sepanjang menjalani latihan industri. Objektif yang kedua adalah dapat meneroka persekitaran kerja yang sebenar dan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemahiran sepanjang menjalani latihan industri. Objektif yang ketiga adalah mendidik para pelajar untuk berkomunikasi dengan berkesan serta pendedahan dengan persekitaran tempat kerja dan orang ramai. Dan objektif yang terakhir adalah membina personaliti para pelajar dalam memberi pandangan dan juga idea-idea yang bernas yang berkaitan dengan pengurusan alam sekitar. Seterusnya, pada bab 2 akan dibincangkan mengenai aktiviti sepanjang latihan industri di bahagian alam sekitar. Yang pertama adalah bacaan air tasik. Sepanjang menjalani latihan industri di bahagian alam sekitar, saya telah melakukan bacaan air tasik di sekitar Petaling Jaya. Antara lokasi yang terlibat untuk mengambil bacaan air tasik adalah Taman Tasik Komuniti, Taman Tasik Bandaran, Taman Tasik Aman dan juga Taman Tasik Jaya. Parameter yang diambil adalah oksigen pelarut, pH, suhu, jumlah pepejar terlarut, saliniti dan konduktiviti. Bacaan air tasik ini akan diambil seminggu sekali iaitu setiap hari pada hari Selasa. Seterusnya adalah persempelan air tasik. Persempelan air tasik ini dilakukan pada setiap bulan iaitu akhir bulan. Persempelan air tasik ini akan dilakukan di 4 kawasan tasik yang sama iaitu Taman Tasik Komuniti, Taman Tasik Bandaran, Taman Tasik Aman dan juga Taman Tasik Jaya. Antara parameter yang diambil adalah biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, ammonical nitrogen, total suspended solid dan akhir sekali adalah oil and grease. Tujuan pengambilan air sampel ini adalah untuk mengetahui kualiti air tasik sama ada mengikut piawaan yang selamat berdasarkan National Lake Water Quality and Standard NLWQS. Aktiviti yang seterusnya adalah pemeriksaan stesen minyak dan juga bengkel.
Setiap bulan, para pegawai akan melakukan operasi pemeriksaan di beberapa kawasan stesen minyak, antaranya BH Petrol, Shell, Petronas dan juga Petrol, serta melakukan pemeriksaan di beberapa bengkel kereta turut dijalankan pada masa yang sama. Operasi ini dilakukan untuk pemeriksaan oil interceptor tank untuk memastikan tiada sebarang pengaliran minyak yang dibuang ke dalam longkang awam. Oil interceptor tank juga perlu diperiksa supaya tiada sampah sarat yang akan menyebabkan berlakunya pengaliran air longkang yang tersumbat pembiakan jejentik. Seterusnya adalah pemantauan aduan di sekitar Petaling Jaya. Pemantauan aduan yang dibuat oleh orang awam melalui sistem e-aduan, email atau panggilan telefon akan diambil tindakan segera oleh bahagian alam sekitar. Antara aduan yang diterima oleh bahagian alam sekitar adalah aduan pembakaran terbuka, aduan bunyi bising, aduan pembuangan cecair ke longkang awam dan aduan kacau ganggu. Kesemua aduan ini akan mengikut Akta Undang-Undang Kecil Perlesenan Trade Perniagaan dan Perindustrian MBPJ 2007 di bawah Seksyen 31. Kesalahan yang dibuat akan dikenakan kompaun sebanyak RM500 serta bahagian alam sekitar akan mengeluarkan notis yang pertama sekiranya kesalahan yang dibuat itu, dan sekiranya kesalahan yang dibuat berulang akan dikenakan kompaun sebanyak RM500 dan perlu dijelaskan selama 14 hari dalam waktu bekerja. Seterusnya kita pergi kepada aktiviti-aktiviti lain. Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang menjalani latihan industri ini adalah pemeriksaan tandas awam dan juga melawat tapak pelupusan sanitari di Jeram Kuala Selangor. Untuk bahagian tandas awam, unit kawalan dan penguatkuasaan tandas akan menyelenggara serta mengaturkan beberapa aktiviti bagi tujuan meningkatkan kualiti dan penyelenggaraan tandas awam. Selain itu juga, seterusnya adalah lawatan tapak pelupusan sanitari Jeram di Kuala Selangor. Lawatan ini dilakukan untuk memberi penerangan mengenai cara pelupusan sanitari dengan betul, serta rawatan yang dilakukan untuk menyalurkan air bersih ke kawasan yang telah disediakan. Seterusnya kita pergi kepada bab 3 iaitu refleksi sepanjang menjalani latihan industri. Sepanjang menjalani latihan industri di Majlis Bandaraya Petaling Jaya, saya merasakan latihan industri ini memberi saya peluang yang besar untuk memperbaiki diri saya dengan yang lebih baik. Saya juga berjaya dapat meningkatkan tahap keyakinan diri saya dan cara yang saya fikir sesuatu yang mustahil, saya dapat harungi dengan sebaiknya. Saya telah bertemu dengan pelbagai jenis orang, sikap dan juga latar belakang orang, dan pada awalnya saya selalu mengalami kesukaran ketika bergaul serta berkomunikasi dengan orang ramai. Namun saya telah memerhatikan para pekerja bagaimana mereka melakukan komunikasi dengan orang awam, dan saya dengan perlahan-lahan mengikuti dan mempelajari cara berkomunikasi secara profesional. Saya juga berjaya melakukan pelbagai jenis tugasan dan mengembangkan kemahiran baharu saya. Saya menyatakan bahawa kesemua objektif peribadi saya telah berjaya dicapai dengan jayanya. Akhir sekali adalah bab 4 iaitu kesimpulan dan cadangan sepanjang menjalani latihan industri ini. Kesimpulan yang pertama adalah saya berjaya dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan tahap keyakinan saya ketika berurusan dengan orang ramai. Kedua, saya juga dapat belajar soft skill dan juga hard skill sepanjang persediaan untuk alam pekerjaan yang sebenar, dan saya juga dapat memahami bagaimana pihak berkuasa tempatan berjaya memenuhi keperluan penduduk Petaling Jaya dan juga melindungi alam sekitar. Kesimpulannya, saya secara peribadi mengesyorkan untuk para pelajar di Universiti Putra Malaysia, terutama di Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar, untuk menjalani latihan industri di syarikat ini kerana
ia menyediakan budaya kerja yang sangat baik dan sesuai untuk para pelajar untuk mengembangkan profesional, serta ia memberi kemudahan kepada para pelajar untuk menjalani latihan industri ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyelaras khusus saya iaitu Dr. Amir Hamzah serta pegawai latihan industri saya iaitu Encik Muhammad Zaim serta kaki tangan di bahagian alam sekitar. Tidak lupa juga kepada penyelia fakulti saya iaitu Dr. Nazatul yang telah memberi tunjuk ajar dalam membuat projek mini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih atas tunjuk ajar dan ilmu pengetahuan yang diberikan sepanjang saya menjalani latihan industri ini. Sekian, terima kasih.